Basikal sejak diperkenalkan di Eropah pada abad ke-19 merupakan satu teknologi rekaan manusia yang banyak memberi pengaruh penting kepada sejarah. Teknologi kenderaan dua roda itu sangat popular walau di mana-mana negara sekalipun. Seiring perkembangan zaman, basikal juga mengalami evolusi dari segi reka bentuknya sehinggalah terciptanya idea penghasilan basikal lipat. Mungkin kedengaran agak janggal lantaran penerimaannya yang belum begitu meluas di negara ini serta pasaran yang terhad. Basikal lipat sebenarnya punya kelebihan tersendiri. Kami bawakan anda paparan penuh basikal lipat. Sejarah mengenai penciptaannya sedikit kabur, tetapi basikal lipat dikatakan mula diperkenalkan pada tahun 1890 ekoran permintaan daripada tentera darat Perancis yang mahukan pengangkutan infanteri yang senang dibawa ke mana-mana. Sifatnya yang mudah dilipat menjadi kecil hingga boleh dibawa terjun dari kapal terbang juga menyebabkan ia pernah digunakan di antara tahun 1939 hingga 1954 semasa Perang Dunia Kedua oleh pasukan payung terjun tentera darat British. Kisah ini juga turut disampaikan oleh Ellie Ramlee, pemilik Folding Bike to You, sebuah kedai basikal yang membawa masuk pelbagai jenis basikal lipat dari negara luar. Pihak tentera yang pergi ke tempat warfield ataupun medan peperangan tu menggunakan payung terjun. Jadi bila mereka turun, dia orang nak pergi satu tempat tu jalan kaki mungkin mengambil masa 3-4 hari. Jadi menggunakan basikal, cara paling senang dia buat satu basikal lipat dan dipikul. Menurut Ellie, basikal lipat atau foldy sebenarnya mula mendapat tempat di kalangan kelompok peminat tempatan sejak 5 tahun yang lalu. Jika sebelum ini minat anak muda terhadap basikal tampil mengikut musim seperti BMX, mountain bike dan pixie, kini basikal lipat dilihat mula menjadi ikutan walaupun harganya sedikit mahal berbanding basikal biasa. Selain itu, budaya berbasikal ke tempat kerja juga masih dilihat kurang menyerlah berbanding negara luar yang menjadikan basikal sebagai kenderaan utama, hinggakan beberapa laluan khusus pengguna basikal diwujudkan demi menjamin keselamatan mereka. Ellie yang menjadikan basikal sebagai medium pengangkutan utamanya di universiti sejak 8 tahun lalu turut meneruskan tradisi berbasikalnya untuk ke tempat kerja. Menurutnya, fungsi basikal boleh lipat dan mudah diusung ke mana-mana menaiki pengangkutan awam itu memberi faedah penjimatan kepadanya dari segi bayaran tol dan parkir serta wang petrol. Sejak pembangunan LRT ataupun penggunaan LRT meningkat, jadi ramai juga orang untuk kurang gunakan kenderaan sama ada motosikal ataupun kereta. Jadi ramai pekerja ataupun orang ramai yang nak pergi yang bekerja di bandaraya yang besar macam KL ni, dia prefer ataupun pilih untuk menggunakan basikal lipat. Selain daripada faktor environment ataupun alam sekitar. Jadi gunakan basikal ni adalah lebih baik berbanding kenderaan yang lain. Bagi mereka yang tidak pernah menggunakan basikal lipat atau baru pertama kali mencuba, cara membukanya mungkin kelihatan agak rumit untuk dilakukan. Namun sebenarnya ia tidaklah sesukar mana dengan hanya beberapa langkah yang perlu dilakukan. Selain itu, basikal lipat juga tidak memerlukan penyelenggaraan yang mahal dan kerap. Kalau barang ganti ataupun penyelenggaraan tu tak susah, dia berikan macam basikal biasa. Tapi mungkin ada sesetengah alat ganti perlu ditempah khas dari pengeluar, sama ada di Taiwan ataupun di Eropah, berdasarkan atau mengikut model basikal yang kita belilah atau kita miliki. Ellie berkata hanya terdapat kira-kira 4 buah kedai yang menjual basikal lipat di Malaysia dengan kebanyakan basikal dibawa masuk dari Taiwan. Harga basikal lipat bermula dari RM500 dan boleh mencecah sehingga puluhan ribu ringgit. Di kedai milik Ellie sendiri, selain basikal lipat biasa, terdapat juga jenis basikal lipat lain yang dijual seperti recumbents dan trikes, basikal beroda 3 khusus untuk kegunaan orang dewasa. Menurut Ellie, pada mulanya agak sukar untuk membawa basikal lipat menaiki pengangkutan awam seperti LRT dan monorail. Namun melalui kempen berterusan, kelonggaran diberikan dengan syarat basikal tersebut disimpan ke dalam beg khas agar tidak mengganggu keselesaan orang awam. Bagi Ellie, laluan khusus untuk pengguna basikal perlu diwujudkan dengan lebih banyak untuk menggalakkan orang ramai menaiki basikal sama ada untuk ke tempat kerja atau melakukan aktiviti komersial.